إليك بين يديه كل نفحة ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماء وأهل الأرض، وكل شيء في علمك كائن هو قد كان أقدم إليك بين يديه ذلك كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما وارزقني فهما. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. آمين آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga terus semangat ya kita pada petang ni ya. Alhamdulillah, dah hujan-hujan kat luar ni kan. Bagus ni kalau balik tidur ni kan, sedap kan. Masya-Allah, dah makan lagi kan. Tapi nanti beberapa minggu akan datang tak boleh makan tau. So macam mana? Nanti aktiviti dia akan tukar lah Jadi instead of kita makan, kita akan murajaah, kita baca Quran, kita berzikir, kita solat kan. Masih lagi ada kelas kan? Betul lah? Masih lagi ada kelas. Siapa yang hadir, maksudnya tak boleh makan, jadi kena ibadah lah gitu. Tapi macam mana kalau mereka yang tak boleh solat contohnya? Masih boleh datang juga. Cuma kalau lapar kena sembunyi-sembunyi lah minum air ke gitu. Jangan sampai ketahuan gitu. Okay, insyaAllah. Ayo sama-sama kita mulakan petang ini insyaAllah. Walaupun jam di dinding nampak macam dah maghrib ya. Dah pukul 7.45. Tapi tak apa. Bukan waktu berbuka, tapi kita masih lagi kita tengah nak buka kelas iaitu tentang kelas kita hari ini special sikit. Saya tak akan menyentuh tentang qalbun salim. Kita akan murajaah. Dalam bahasa Arab murajaah tahu apa? Siapa tahu kat sini? Ma maksud murajaah? Mengulang mengulang boleh, ataupun kita murajaah, kita mengulang kaji. Mengulang kaji apa? Tentang Ramadan. Tapi sayangnya tahun ini ataupun hari ini tak sempat saya nak buat dia punya quiz dia. Kalau last year saya ingat lagi, kita akan ambil gambar quiz kan. Saya cuba macam mana nanti minggu tak sempat saya. Ada urusan lah, saya minta maaf Tapi saya cuba untuk buat nanti insyaAllah pada 2 minggu akan datang. Cuma minggu ni tak ada kuis yang kena pakai handphone, tapi lebih kepada kita verbal. Saya akan tanya dan ibu-ibu akan cuba jawab lah, boleh? Hadiahnya pahala. Hadiahnya ilmu. Itu yang bagus tu sebenarnya Okey, insyaAllah kita mulakan petang ni dan kita membaca Ummul Kitab, boleh? Sama-sama. على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. InsyaAllah. Moga-moga hari ni kita dapat belajar ilmu yang bermanfaat lah Kalau misal kata ini ilmu yang baru, Alhamdulillah. Tapi kalau contohlah, kita dah tahu dari semua ni contoh itu namanya murajaah. Kita ulang kaji. Kadang-kadang kita terlupa. Kadang-kadang kita tidak ingat. Jadi inilah fungsi kenapa kita perlu murajaah. InsyaAllah. Baik.
Jom kita mulakan. Fakta tentang Ramadan. Siapa yang mungkin pernah ikut di kelas saya yang beberapa minggu lepas, dia hampir sama. 80% sama sebenarnya. Cuma ada sedikit-sedikit saya tidak share di sinilah. Okey, yang pertama. Fakta tentang Ramadan. Bagaimana nama Ramadan tu tercetus? Bagaimana kita dinamakan, maksudnya macam mana kita namakan bulan Ramadan tu sebagai Ramadan? Pertama, ia merupakan bulan yang ke-9. Siapa tahu? Selepas Ramadan, paling orang tahu Syawal, kan? Bulan yang pertama dalam Islam, siapa tahu? Muharram. Selepas Muharram, selalu terlupa yang kedua tu. Kena hafal lah ya. Muharram, Safar. Semua tunggu saya. Sekarang jawab lah. Memang malah maulud lah, tapi apa nama dia? Rabiul Awal. Lepas tu Rabiul Akhir. Lepas tu tu Syaban. Tak ada, belum lagi. Jamadil Khair, Rajab, Syaban, Ramadan. Kan Ramadan ke-9. Macam mana boleh lepas Rabiul Akhir terus Syaban? Syaban, Ramadan, Syawal, Zulhijjah ke Zulkaidah? Lepas tu Zulhijjah. Macam gitu. InsyaAllah. Kadang-kadang kita terbalik lah kan. Sebab apa? Kita tak biasa kan gunakan. Jawab apa? Orang Muharram apa? Surah. Safar juga. Tak ada idea lain. Safar, Rabiul Awal, Mulud. Sebab bulan Maulud. Is it? Ke memang dia begitu? Ramadan? Oh, lain Puasa. Syawal? Syawal pula. Okay, baik, insyaAllah. So, lain-lain negeri, lain dialek dia lain lah dia punya tu Yelah macam kalau kat sini kita kata satu benda yang lain, kat situ makna lain pula kan. Macam gitu. Itu antara kehebatan bahasa Masya Allah. Tapi sebenarnya banyak bahasa kita daripada orang Arab sebenarnya. Kan? Sebenarnya. Contoh apa? Kolbun kan? Kolbun Salim. Kolbu dalam bahasa kita kan hati. Sama juga dalam bahasa Arab. Kolbu. Hati. Kolb. Gitu. Macam gitu antara nama-nama yang similar gitu. Dan seterusnya Ramadan merupakan ketua seluruh bulan. Kita ada berapa bulan? 12 bulan kan. Jadi Ramadan merupakan yang paling menonjol antara yang 12 tu. Tapi adakah yang lain tu tidak ada signifikan dia? Contoh? Ada juga. Cuma Ramadan paling menonjol. Kenapa? Sebab Ramadan bulan yang mana Allah berikan banyak rezeki, banyak limpahan kasih sayang dalam bulan Ramadan. Dan antara kebaikan dan juga kelebihan bulan Ramadan ialah akan ditutup semua pintu api neraka dan dibuka seluas-luasnya pintu syurga. Jadi siapa yang tidak betul-betul berpuasa, yang ambil sambil lewa, maka orang tu dikirakan rugi sebenarnya, paling rugi. Sebab Allah dah tutup dah. Allah close the door of hell, fire, dan Allah buka seluas-luasnya pintu syurga. Sepatutnya, sewajarnya kita yang orang beriman ni kita kejar yang mana?
Yang dah buka ke yang tutup? Yang buka. Jadi kita disebabkan 11 bulan kita masih lagi bermain-main kan. 11 bulan syaitan dah duk fikir people dah duk plan kita, dah hasut kita 11 bulan ni. Sampai kita main nafsu pun terdidik. Maka bila Ramadan tiba, bukan lagu Ramadan dah sampai je, terus tak ada syaitan pun, kita yang menjadi macam syaitan gitu. Sebab tak perlu syaitan untuk bisik kita. Kita sendiri nafsu dah terdidik oleh syaitan selama 11 bulan. So apalah sangat ya Alhamdulillah, apalah sangat syaitan tak ada pada bulan Ramadan. Sebab pada dia, aku dah train dia. Kita dah train dia 11 bulan, takkanlah dia tak buat apa yang aku suruh buat. Contoh kan, kita semua kat sini sebelum kita masuk dalam rumah mana-mana, contoh deploy to any of the house, ada training kan? Ada kan? Macam gitulah. Macam gitu syaitan dia train kita. Bukan maksudnya kalian tu bukan saya samakan, tidak. Tapi maksudnya konsep training tu dah ada. 11 bulan syaitan akan train kita. So that's why siapa yang betul-betul nak syurga, dia buka pintu seluas-luasnya untuk masuk. Dan dikatakan bulan Ramadan, nama dia sebenarnya diambil daripada orang Arab. Orang Arab dulu dia observe, dia sangat observation. Dia punya observation sangat teliti. Dikatakan bulan Ramadan tu panas dia terlalu panas sehingga boleh memecahkan batu. Ramadan. Tu nama dia. Ramadan tu panas sangat, too hot, terlalu panas. So that's why orang Arab kata panggil bulan ni nama Ramadan. Sebenarnya bulan Ramadan ni pada bulan Syakban tu, bulan Syakban dah mula orang-orang Arab terdahulu mereka mencari air untuk simpan. Sebab bulan Ramadan susah nak cari air. Sekarang ni kita banyak air kan, Alhamdulillah. Cuma tak ada air kat sini hari ni, tapi tak apa. Gurau saja. Mungkin nak train saya lah, puasa lah. Tak apa, saya sangka baik saja. Saya gurau. Tak apa, saya gurau je. So maknanya macam itu. Kadang-kadang kita dah ada kan, nanti dia tak nak cari tau. Bila tak ada cari, kita manusia macam itulah. Bukan saya tak salahkan ibu-ibu semua. Memang dah itu example dia lah gitu. So Ramadan maksudnya memang gitu. Bulan yang mana air tu susah cari. Sangat susah sebab terlalu panas, sampai panas tu mengeringkan air-air yang ada. Mengeringkan tasik, mengeringkan perigi, mengeringkan spring water dekat negeri Arab. Okay, that's why namanya Ramadan. Yang ini panas. Dan bulan Ramadan merupakan bulan dikatakan oleh sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan sebenarnya bulan Ramadan ni dia membakar kita, membakar dosa-dosa kita. Tapi ada yang mengatakan membakar dosa yang kecil saja. The small sins dibakar. Tapi membakar yang dosa-dosa besar still memerlukan taubat nasuha. Still memerlukan taubat nasuha. Yang ini sekadar membakar dosa-dosa kecil. Tapi memang perlulah. Sebab kita ni yang kecil je, yang besar je dah banyak. Apalagi yang kecil-kecil ni kan. Lagilah banyak. Jadi siapa-siapa man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambik. Siapa man shoma ramadana imanan, siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan wahtisaban, dengan penuh harapan, imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan mengharapkan Allah untuk mengampunkan dosanya, maka ghufira lahu ma taqaddama min zambik. Allah akan menghapuskan semua dosa-dosanya yang terdahulu. So mana bila kita keluar Ramadan tu, the first hari raya, contoh the first raya tu kita dah bersih sebersih-bersihnya. Sebab tu kita dianjurkan untuk taubat nasuha dalam Ramadan. So kita clean both the dosa besar dan dosa kecil. Faham ya? Kena faham sebab nanti ada quiz. InsyaAllah. Baik. Syariat berpuasa.
Surah Al-Baqarah ayat 183. Ayo sama-sama kita baca, boleh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Kalau kita tengah belajar, contohnya, kalau misal kata kita nak baca ayat Quran, kita boleh saja baca dengan ta'awuz dahulu. Maksudnya tak perlu baca sampai basmalah. Kalau the first time dah baca, yang ini baca ta'awuz saja. Itu antara yang kita boleh amalkan lah. Jadi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, allazina amanu, diwajibkan ke atas kamu, kutiba alaikumusiyam, berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Kama kutiba allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenarnya dah pernah berpuasa. Sebenarnya. Contohnya seperti Nabi Yunus alaihissalam. Ketika Nabi Yunus alaihissalam berada dalam perut ikan yu, namanya ikan yu ke atau ikan nun lah gitu ikan nun. Baginda berpuasa selama 40 hari. Kenapa? Sebab dalam perut ikan tu Nabi dalam keadaan yang tak boleh makan dan minum selama 40 hari. So itulah dikatakan puasa Nabi Yunus alaihissalam. Puasa Nabi Daud, kita semua tahulah kan, kita akan berpuasa 1 hari, berbuka 1 hari. Tapi yang dimakruhkan ialah kita berpuasa seumur hidup. Semua hidup contoh nak puasa je. Tak nak tak nak 1 hari pun berbuka contoh. Nak puasa je all the way. Itu makruh. Sebab Nabi Muhammad kata, aku sendiri orang yang paling bertakwa dan aku sendiri berbuka puasa. Aku ada yang berpuasa, aku ada yang tak puasa. So ikut cara macam aku gitu. Jangan berlebihan gitu Jangan terlalu berlebihan gitu. Jadi puasa Ramadan diwajibkan pada 2 Hijrah. Dan Rasulullah telah berpuasa Ramadan sebanyak 9 kali. Ada kata 8 kali. Ada kata 9 kali semasa hayatnya. Kita dekat sini dah berapa kali Ramadan? Siapa boleh kira? Sendiri, kita semua individu dah berapa kali Ramadan kita dah puasa? Mulai balik. Cuba kira berapa? Dah berapa belas tahun kan? Ada yang puluh tahun tak? Masya Allah. Tengok, siapa yang berpuluhan tahun? Saya dah puasa Ramadan berpuluh-puluh tahun. Siapa? Tak ada yang salah. Ni nak tanya betul-betul je. Maksudnya dah sudah berpuluh-puluh. Maksudnya berapa itu yang berapa Ramadannya? Daripada umur balik tau. Daripada balik sampai sekarang. Ya. Dah habis apa ni? Berapa tahun? Tapi yang bila dah balik puasa penuh lah. Dah berapa tahun tu? Dah puluhan tahun. Semua puluhan tahun. Tak khusyuk apa? Sama. Jangan bilang orang ni. You tak apalah. Itu tak payah bilang saya. Saya nak tahu yang betul-betul puasa ni dah berapa tahun ni. Ada yang puluhan tahun, ada yang belasan tahun kat sini. Ada yang belum lagi puasa. Saya tak pernah puasa Ustazah. Ni first time saya puasa contohnya. Ada tak?
Kalau ada pun tak apa. Asalkan dia mula berubah dan dia nak berpuasa. Tapi Rasulullah berpuasa 9 tahun. Maksudnya 9 kali Ramadan Rasulullah berpuasa sebab lepas tu Rasulullah meninggal dunia, wafat. Jadi kita ni, contohlah ibu-ibu dah berpuluh-puluhan tahun berpuasa Ramadan. Maksudnya ibu-ibu ada peluang untuk berjumpa dengan malam Lailatul Qadar berpuluh-puluh tahun sebenarnya. So maknanya lagi banyak kita berjumpa Ramadan, lagi banyak chance kita beramal ibadah dalam Lailatul Qadar. Betul tak? So maknanya orang-orang yang sudah mapan ni, orang-orang sudah berusia ni lebih alim sebenarnya daripada orang-orang yang macam saya ni. Saya baru je berapa tahun kan? Baru bertemu Ramadan berapa tahun. Itu pun ada yang rongak-rongak juga kan kadang kita gitu. Ada yang tak boleh solat contoh sebab tengah menses. Jadi berapa tahun yang kita boleh berpuasa penuh atau berpuasa betul-betul kita hayati puasa kita. Tapi ibu-ibu semua Masya Allah dah belasan tahun dan puluhan tahun banyak doa-doa mungkin dah dikabulkan. Jadi kita teruskan teruskan ibadah ni, insya-Allah jumpa dengan Ramadan ni. Kita minta dengan Allah supaya berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, insya-Allah. Dan doakan untuk kita lah yang adik-adik ni supaya panjang umur bertemu dengan Ramadan tahun demi tahun, insya-Allah. Itu harapan kita lah. Sayang orang yang keluar Ramadan, Rasulullah kata orang yang masuk Ramadan lepas dia keluar tetap sama macam dia masuk. Time masuk Ramadan tu, dia orang yang paling rugi. Dia orang yang paling rugi. Sepatutnya orang yang masuk Ramadan keluar menjadi lebih baik daripada yang time nak masuk tu. Maksudnya contoh sebelum Ramadan orang tu tak suka solat contohnya. Masuk Ramadan dia latih solat dia. Keluar Ramadan dia menjadi orang yang bersolat, yang rajin solatnya. Itu bagus. Contoh dia orang yang solat, masuk Ramadan apa jadi tak tahu, keluar Ramadan tak solat. Tu lagi teruk lah. Lagi teruk sebab Ramadan buatkan dia makin jauh daripada Allah. Itu yang kita minta tidak terjadi pada kita lah. InsyaAllah. Baik. Apa makna puasa? Puasa daripada segi bahasa ialah panas. Itu Ramadan. Tapi puasa. Soma. Betul. Soma. Siapa yang berpuasa? Soma tu maksudnya saum. Saum tu berpuasa. Maksud saum, maksud puasa dari segi bahasa ialah imsak. Itu imsakia ke? Imsak tu maksudnya berhenti. Waktu untuk berhenti. Nama dia. So dari segi bahasa, saum, as-saum, berpuasa itu bermaksud imsak. Yang bermaksud menahan diri dari segala perkara. Perkara apa? Menahan diri daripada makan, daripada minum, daripada bercakap. Ustazah, tak bercakap ke time puasa? Macam mana ni? Cakap yang tak boleh cakap yang tak baik. Tak boleh kita, maaf kata, kita maki-maki hamba, tak boleh. Walaupun dalam hati. Ada yang ketawa dan senyum. Kenapa ya? Walaupun dalam hati kita mungkin rasa tak apalah, tak boleh cakap tak apa. Hati kan lain. Walaupun dalam hati. Maksudnya jangan kita sampai kita mengomel-ngomel, cakap benda yang tak baik. Mengomel biasa tak apa, tapi mengomel yang cakap benda-benda tak baik tak boleh. Dalam hati pun tak boleh. So, Ramadan ataupun puasa dalam segi bahasa ialah menahan diri daripada makan, minum dan bercakap benda-benda yang tak baik. Dari segi istilah pula, meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Jadi puasa tu ialah menahan diri dan meninggalkan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa kita daripada terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Contohlah orang tu dia kata, saya nak puasa tapi saya nak start bila terbenam matahari boleh tak? Bila contoh lepas tarawih saya puasa. So bila nanti subuh saya bukalah. Boleh tak agak-agak? Tak boleh. Dari segi fikir salah. So kalau ada orang buat macam ini, kita diamkan tak apalah. Mungkin dia belum belajar.
So cakap dengan dia, pergi belajar dulu. Sebab fikir, dari segi fikir, ulama kata, ulama mengatakan istilah puasa ialah mesti daripada terbit matahari sampai terbenam matahari dengan niat. Kalau tak ada niat time puasa, tak sah puasa kita. Okey, menahan diri dari sesuatu, mula dari fajar subuh sehingga terbenam matahari dengan niat tertentu. So ada 3 poin kat sini. Remember, puasa tu apa? Menahan atau meninggalkan. Nanti kalau saya tanya apa maksud puasa dari segi bahasa, kalau dapat jawab dua ni, contoh puasa tu means menahan atau meninggalkan. Saya perlu elaborate lah. You kena bilang apa tu, menahan apa, meninggalkan apa, kan? Ya, daripada terbit matahari sampai terbenam matahari dan berserta niat. Kalau siapa yang tak niat, tak sah. Okey, dari sini contoh kalau ada question, if you have any soalan, bilang saya. Boleh? InsyaAllah. Okey, hukum puasa. Puasa wajib. Ada puasa yang wajib. Ada puasa yang sunnah. Ada puasa yang makruh. Ada puasa yang haram. Okey, sekarang ni saya nak bagi tugasan. Boleh tak? Boleh? Boleh Okey, saya nak satu orang choose satu dan terangkan saya. Boleh tak? Apa maksud puasa gini? Apa maksud puasa gitu, contoh. Apa maksud puasa kafarah dan sebagainya, contoh. Boleh satu orang ambil satu dan terangkan saya. Ambil satu. Siapa cepat dia dapat first lah. Cepat, siapa nak terangkan? You can choose first. Choose satu. Jadi siapa yang dah choose yang satu tu, yang lain tak boleh choose tau. Contoh saya nak choose puasa qada. Okay. So lain tak boleh ambil puasa qada. Nanti Ibu Amy akan terangkan kita apa tu puasa qada. Jadi Ustazah Amy hari ni. InsyaAllah. Boleh. Semua jadi hari ni Ustazah. Boleh. Jadi Ibu Amy dah ambil puasa qada. Yang lain, siapa cepat dapat. Siapa yang lambat dapat yang panjang ataupun yang lebih kena jelaskan banyak. Tengah ni minum air panas lah. Ambil air panas. Minum air panas jadi tak rasa dingin sangat. Cepat, Ibu Amy yang saya punya student hari ni. Yang lain ambil satu. Okay, kalau tak boleh terangkan, at least ada kawan yang boleh terangkan. Maksudnya pair. In groups lah. Kalau you boleh sendiri, lagi bagus sebenarnya. Maksudnya kita faham. Boleh. Ibu Amy seorang je hari ni yang datang. Yang lain tak nak belajar ke? Puasa qada dah. Okay, siapa yang nak ambil puasa Ramadan? Okay, saya nak tahu kenapa tak ambil. Sebab susah Tak payah takut salah. Saya akan terangkan. Ni bukan exam. Ni tak ada exam. Tak ada markah pun. Tak ada. Ni kita nak faham ni. Kita nak betul-betul faham. Jadi, contoh nanti saya akan cakap, okay, apa maksud puasa qada, Ibu Amy? Gitu je. Kalau misalnya kata tak betul ataupun ada yang silap sikit, saya cuba tukar sikit je lah. Bukan akan kata, oh salah ni, apa ni, Ibu Amy? Alamak, tak ada gitu. Takkan saya gitu. Astaghfirullahaladzim, mana boleh gitu kan saya? Tak boleh lah. Maksudnya, takkanlah saya macam gitu. Kan? Saya tak pernah gitu pun kan? So, janganlah macam gitu. Tersedak kan orang kita? Kesian. Hari ni boleh tersedak. Minggu depan tak boleh tersedak lagi dah. Okay. Puasa qada sudah. Puasa Ramadan. Puasa nazar. Ibu... saya pun nak jawab. Okay. Ibu? Santi. Okay. Okay. Puasa nazar Okay. Nazar dah. Qada dah. Lagi? Ingat masing-masing punya ni. Boleh pakai handphone untuk tengok sebenarnya. Maksudnya, okey lah aku ambil puasa nazar. Okay. Google. Boleh. Bukan tak boleh.
So sekarang dah boleh kan? Dah tahu boleh Google. Sekarang bilang saya apa yang kalian nak terangkan. Puasa Isnin Khamis. Isnin Khamis mana? Mingguan. Okey. Boleh. Boleh. Mbak ambil apa ni puasa Isnin Khamis Okey, yang lain? Cepat. Yang senang-senang dah ambil tadi. Sebab tu kena ambil cepat sikit. 3 orang je saya punya suruh hari ni. Cepat. Ambil je. Okey, kalau tak boleh seorang, kamu dengan kawan kamu cari sama-sama. Puasa Nabi Daud. Okey, boleh. Ibu yang lain. Siapa yang tak nak seorang, boleh ambil pair. Tak lenda pun. Saya tak kata okey siapa yang salah next week kena puasa. Tak ada. Memang semua kena puasa. Jadi macam mana? Puasa Ramadan belum, puasa kafarah belum. Ni antara yang senang sebenarnya. Senang sekali. Senang sangat-sangat. Semua ni semua senang. Semua senang sebenarnya. Betul, senang. Okey, kalau tak saya yang kasih tau. Daftar namanya. Baru takut sekarang semua. Okey. Ibu Boni nanti, Amy, Risti sudah. Kini. Ibu Kini. Oh, Kini. Okey. Bukan ibu. Sorry. Mbak. Ya. Betul. Belum kenal. Sudah kenal. Tapi namanya saya tak kenal. Sekejap. Kan pernah ni kan? Pernah. Sering lah. Sering. Ibu. Boni? D. Tak ada pun kat sini. Oh, Siti Badriah. Bukan B. S lah. Okay. Okey, Siti Badriah. Ibu Siti Badriah. Ibu Siti ke Ibu Badriah? Anyone. Okay, kan. Anyone puasa hari Jumaat boleh? Puasa hari Jumaat. Puasa hari Jumaat saja. Makruh. Boleh. Terangkan saya kenapa makruh puasa hari Jumaat kira. Kira macam gitulah. Ini. Tak boleh. Okey. Lain. Ramadan. Okey, puasa Ramadan. Okey, sudah. Ibu Sri. Sri. Handphone tak ada belum lagi ada okey, tak apa. Kamu tahu yang mana? Ada yang tahu tak? Kalau tak apa, saya skip. Setahun penuh. Mana? Okey, yang ini. Kita sudah ambil Okey, Ibu Yati. Yati dulu. Suryat bukan Suryati. Yati lah. Pilih yang mana? Takut. Pilih. Tahu tak? Tahu yang paling kamu tahu. Dengar saja. Okey, tak apa. Saya akan go back to you. Atau Ibu Santi dengan Ibu Yati. Share. Boleh? Okey. Ibu Rini. Ibu Rini pilih yang mana? Ibu ke Mbak? Sorry. Ibu, saya minta maaf. Kadang muka muda, jadi kita tak tahu kan. Alhamdulillah. Masya Allah, awet muda orang kata. So macam mana? Nak mana? Hari Arafah. Okey, nanti terangkan saya kenapa sunnah kita berpuasa hari Arafah. Kira macam itu je. Kenapa wajib? Kenapa sunnah? Kenapa makruh? Saya nak tahu kenapa. Itu saja. Okey, Ibu Amila. Terbalik. Okey. Ibu Amila. Puasa?
Puasa 6 Syawal. Okey, boleh. Ibu Yuni. Ah, nak sama-sama dengan Ibu Suryati ke seorang-seorang? Puasa putih. Okay, very good. Puasa hari-hari putih Okay, baik. Ibu Suryati nak sama-sama ke atau tidak? Nak sama-sama dengan Ibu Yuni ke tidak? Terangkan sama sebab dia ada 3 hari jadi kena explain lah. Okay. Baik, Alhamdulillah. Ibu Juwarti. Okay, here, Masya Allah. English, here. Okay, nombor 1. Which one do you want? Isnin Khamis sudah diambil. Ambil yang lain lah, yang senang-senang kan. Puasa Daud sudah ambil dari Ibu Kini. Ya. Puasa apa? Puasa hari Ahad sahaja, puasa hari Sabtu sahaja belum diambil. Belum tahu, boleh Google lah, Google. Tak nak Google. Okey, hari Syak contoh. Kenapa haram puasa hari Syak contoh? Kenapa haram puasa hari-hari tasyrik? Nak mana? Ada siapa? Puriati, Ibu Puriati. Ada. Puriati ke Pur? Puriati, nak mana? Nak share tak sama-sama? Ambil satu share, boleh? Okey, nak mana? Kena pilih lah, kena pilih. Ibu Aminah, Rasmi dan Mini. Nak seorang-seorang ke nak sama-sama? Tiga-tiga sama. Kalau tiga-tiga sama tak boleh, tapi kena ambil 2. Boleh sebab ada 3 orang ni. Ibu ambil contoh. Ibu ambil, saya kasih ibu kenapa makruh puasa hari Sabtu dan kenapa makruh puasa hari Ahad? Boleh cari. Okey. Ibu Juwarti dan Puriati nak mana satu? Hari-hari tasyrik. Okey, kenapa haram puasa hari-hari tasyrik? Okey, yang lain yang tak diambil, saya ambil. Boleh? Okay, I give you 5 minutes to Google. Then you tell me what is the answer. Okay? Today we talk English. Okay? Taklah, gurau je. Apa? You don't understand? But you talk in English? How? Okay. Never mind. Baca dalam bahasa, kita cakap dalam bahasa Melayu lah, mestilah kan. Kalau English tu dah cakap dengan bos, dengan ma'am kat rumah. Okay? Okay, 5 minutes. I give you until 2:45. Kan?
Dah habis? Boleh Sekejap je, senang je. Okey. Tak payah bangun, tak payah tak payah diri, tak apa. Saya terangkan saja Start. Okey, kita start. Daripada atas sekali. Boleh? Puasa Ramadan. Bisa? Okey. Ibu Siti Badriah. Boleh terangkan kami semua, bukan saya je, terangkan kepada kawan-kawan. Jadi rasa tidak terlalu berat gitu. Macam kita explain to our friend. Boleh terangkan pada saya dan kawan-kawan, teman-teman semua, kenapa kita wajib berpuasa Ramadan? Terangkan saja. Silakan. Cakap je apa yang kamu share, apa yang kamu dapat, apa yang ilmu kamu ada, apa yang kamu jumpa kat Google dan sebagainya. Kenapa? Karena puasa Ramadan itu merupakan kewajiban seorang yang Muslim. Betul. Jadi ini ibadah yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali, Wajib. Seorang Muslim. Okay. So di dalam puasa Ramadan itu kita harus berusaha membersihkan hati kita. Betul. Dari segala kemaksiatan atau percakapan yang kurang baik. Betul. Kemudian kalau kita seumpama berat untuk meninggalkan itu semua karena kita berusaha seumpama ghibah itu kan perkara yang sulit kita tinggalkan. Betul. Daripada itu kalau kiranya kita berat lebih baik menjauh dari terbuat benda itu. Alhamdulillah, marha. Jadi sekatlah marha. Maksudnya baguslah Okey, puasa Ramadan seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Siti Badriah, merupakan perkara yang wajib dan ia merupakan satu amalan yang tidak boleh tidak untuk kita semua buat. Kalau kita bergelar orang Muslim, orang yang beriman kepada Allah, orang yang mentauhidkan Allah, kita wajib kena puasa Ramadan. Ramadan merupakan rukun Islam yang macam mana? Ketiga. Kalau dikatakan rukun itu maksudnya mesti buat. Rukun adalah mesti. Rukun Islam yang ketiga. Ada berapa rukun Islam? 5. Jangan cakap 6. Kena murojaah balik nanti. Okay, very good. Marha. Okay, puasa qada iaitu Ibu Amy. Okay, dipersilakan. Puasa qada adalah puasa pengganti puasa yang wajib seperti puasa Ramadan. Ditinggalkan kita harus menggantinya di lain waktu. Okay, very good. Alhamdulillah. Boleh tak kita puasa qada dalam bulan Ramadan? Tidak boleh. Kan senang. Boleh tak? Tak boleh. Very good. Alhamdulillah. Tak boleh puasa qada dalam bulan Ramadan. Boleh qada selepas bulan Ramadan. Very good. Marha. Puasa nazar. Ada tak? Ibu Santi. Silakan. Puasa nazar ialah puasa yang harus kita lakukan ketika kita bernazar, umpamanya apabila saya janji jika saya lulus ujian atau baca Quran saya menazar puasa 1 hari, itu wajib kita melakukannya karena sudah terkabul nazar kita. Kalau tak terkabul?
Belum berpuasa. Puasa nazar itu kalau nazar kita itu terkabul baru kita wajib menjalankan niat kita tadi. Okay, very good. Alhamdulillah. Marha. Ada dua tim lah, Santi dan Yati. Okay. Alhamdulillah. Okay. Saya nak buat penambahan. Okay. Saya rasa semua akan cakap benda yang betul, tak ada yang salah. Cuma saya akan berikan penambahan sedikit. Okey, puasa nazar tu betul. Seperti apa yang dikatakan Ibu Yati, iaitu puasa yang kita perlu, kita wajib kita buat kalau kita ada hajat sesuatu, kita nazarkan. Contoh, ya Allah, kalau kita khatam Quran, kita nak berpuasa contoh. Saya akan berpuasa satu hari. Kalau saya dapat khatam Quran pada tahun ini contohnya, kan? Jadi kita wajib buat kalau kita khatam Quran tahun ini. Manakala kalau tidak terkabul hajat kita, tak terbuatlah apa yang kita hajatkan. Contoh, tak dapat khatam Quran tahun ini, dapat khatam Quran tahun yang selanjutnya, maka memang tidak wajib untuk puasa sebab tak diikat dengan janji gitu kan. Tetapi disunnahkan. Di sini kita kena faham. Tak wajib untuk puasa, tapi disunnahkan untuk kita buat juga. Kenapa? Sebab kita dah berjanji dengan Allah. So, maksudnya tak dapat pun tak apalah. Kita tetap bersyukur dengan Allah sebab kita at least dapat khatam juga. Walaupun bukan tahun ini. Gitu. Faham ya? Contoh lagi satu. Contoh ya Allah. Ini contoh ni bukan betul-betul. Ya Allah, kalau aku dapat anak tahun ini, contoh aku akan berpuasa 3 hari berturut-turut contohnya. Tapi tahun ini tak dapat anak contoh, tak dapatlah. Jadi sebagai orang Islam, kita disunahkan juga untuk puasa 3 hari berturut-turut. Walaupun tidak terkabul apa yang kita hajatkan. Cuma sebab kita berjanji dengan Allah kan, baiknya kita dah janji tu kita tunaikan saja. Walaupun yes, tak nak nampak macam kita ni mengharapkan dengan Allah, tak dapat kita merajuk gitu. Faham tak maksud saya macam gitu? So disunahkan. Tak wajib untuk buat kalau tak dapat apa yang kita hajati, tapi disunahkan untuk kita puasa juga. Marha. Very good. Tapi sebelum kita kan bernazar. Ya. Enggak sebutin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Sebut macam. Aku bernazar saja lah. Sampai terkabulkan itu setahun kita belum terkabulkan. Itu mesti sunat itu. Tak semestinya juga. Terpulanglah. Terpulang. Yes. Kalau kita ada hajat macam tadi disebutkan, tapi kita kata kita nazar. Bila kita puasa nazar, kita nak puasa nazar kan, kita kena sebut tau. Ya Allah, niat aku puasa nazar sebab aku pernah bernazar kepadamu pada hari tersebut. Kena sebut. Kalau kita cakap puasa biasa je, itu puasa sunnah. Mas sebut puasa nazar. Puasa wajib perlu sebut fardu. Niat aku puasa fardu nazar. Niat aku puasa fardu Ramadan. Niat aku puasa fardu qada sebagai contoh. Tak boleh sebut niat aku puasa je. Itu menjadi puasa yang biasa, puasa sunnah. Lain dia punya cara niat dia. Siapa ambil puasa kafarah? Ada tak? Tak rasa ada. Kan? Saya rasa saya tak rasa yang ada orang ambil. Saya lah ambil lah. Puasa kafarah ni dia panjang sikit. Puasa kafarah, dia puasa apabila suami isteri. Hanya suami dan isteri bukan lelaki perempuan yang belum berkahwin. Hukum ni jatuh kepada suami isteri saja yang bersama, yang melakukan berjima, bersenggama bersama, berhubung badan dalam bulan puasa di siang hari dengan sengaja. Tapi ada tak orang yang tak sengaja buat? Contohnya, kadang-kadang ada. Sebab mungkin contoh. Dia tak tahu dah Ramadan. Contoh. Tapi saya rasa zaman sekarang takkanlah tak tahu ni mungkin zaman dulu lah yang tak ada radio, tak ada internet kan. Zaman dulu yang tak tahu dah puasa. So kalau contoh dalam konteks sekarang, suami dan isteri melakukan hubungan badan di siang hari Ramadan, suami dikenakan puasa kafarah.
dia punya turutan dia ialah pertama, hukuman dia untuk suami saja isteri tak payah buat tau. Maksudnya kalau suami isteri melakukan hubungan badan, suami kena denda. Kenapa suami? Kenapa bukan isteri? Satu sebab dia the leader of the family, yes, sebab dia suami, so dia kena bertanggungjawab, yes. Lagi satu sebab tak ada isteri yang boleh puasa 2 bulan berturut-turut tanpa menses. Betul tak? Kecuali mereka yang sudah, maaf kata, sudah menopause. Itu still walaupun dah menopause pun tak perlu, tak wajib puasa. Suami yang kena puasa. Jadi puasa kafarah jatuh kepada suami isteri yang berhubung badan di siang hari Ramadan dengan sengaja. Sengaja. So pertama, suami kena buat apa? Urutan dia ialah kena membebaskan hamba. Tapi konteks sekarang tak ada hamba. Tak ada budak. Jadi the first choice dah kena cross. Second, puasa kafarah 2 bulan berturut-turut. Maksudnya gini tau. Contoh suami tu, maaf kata, dia berhubung badan dengan isteri dia, dia buat kafarah ni, dia buat puasa kafarah. Dia niatkan aku berpuasa kafarah hari-hari gini semua. Contoh, sebulan dia dah puasa. Sekali nak masuk bulan yang the next one, sakit, tak puasa, dia kena redo. Tu berat dia. Itu yang berat dia sebenarnya. Dia kena sampai 2 bulan habis selepas Ramadan. And dia kena betul-betul 2 bulan penuh. Tak boleh lopong pun. Tak boleh. Kan? Sebab tu susah kan? Susah. Jadi jangan kita menjadi isteri yang menggoda suami di siang hari Ramadan. Jangan. Kesian dia. Kesian. Ni semua yelah, walaupun kita ketawa tapi ni memang hukuman dia. Hukuman untuk suami. Isteri senang-senang lah. Kita yang goda, kita yang tak payah kan. Tapi jangan macam itu. Sama-sama jaga, betul. Sebab apa? Malam Ramadan kan boleh. Bukan tak boleh. Malam Ramadan boleh bersama. Saya pernah dengar orang kata Ramadan 1 bulan tu dia kata jangan dekat dengan dia. Sebab dia takut macam gini. Bukan macam gitu, tu salah. Salah ilmunya. Kena faham betul-betul fikir. Pagi Ramadan. Lepas Ibu lagi experience lah. Saya tak tahu. Allah. Suka ibu-ibu. Okay. So maknanya kita kena faham begini selepas sahur tak boleh lah. Maksudnya tak boleh kita dekat sangat dengan suami. Suami pun tak boleh nak overly affection to us. Lepas buka. Lepas dah buka, bolehlah. Kalau ada keinginan, ada kehendak, dipersilakan. Lepas tarawih. Bagus. Lepas tarawih. Tapi macam gini ada ulama mengatakan kalau boleh walaupun halal kita untuk berhubung badan antara suami isteri di malam Ramadan, tapi Ramadan datang sekali dalam setahun. Jadi betul-betul kita fokus ibadah kita lah. Lepas Ramadan dipersilakan. Tak ada masalah. Nak buat berapa kerap ke tak kisah. Tapi untuk Ramadan ni kita fokus dulu. Saya sangat perlu memberitahu anda semua puasa kafarah ni berat sebab 2 bulan berturut-turut. Kalau 1 hari terlepas kena redo balik. So full. Tak boleh. Tak boleh bolong. Tak boleh kosong gitu. Kalau walaupun contoh walaupun dia tak sengaja maksudnya dia tak puasa tu sebab sakit, contoh masuk hospital ke ataupun sebagainya lah, tetap kena redo balik. There is no alasan, tak ada reason. Sebab patutnya kena faham Ramadan tu tak boleh nak bersama. Macam gitulah. Mungkin ada orang dia tak boleh tahan, so that's why dia terbuat. Tapi terbuat dengan sengaja tak boleh.
Kalau contoh memang terbuat tapi tak sengaja, tak tahu pun dah masuk Ramadan, itu dimaafkan. Itu dimaafkan. So, jangan kita buat benda ni. Apa hukum contoh? Apa hukum suami isteri contoh tak puasa? Contohlah dia tak puasa. Suami tak puasa contoh. Isteri pun tak puasa contoh. Rasa pelik kan? Rasa tak puasa, takkan tak puasa. Contoh, suami isteri bekerja. Contoh suami kerja yang agak berat sikit, so balik rumah minum air. Dengan sengaja membatalkan puasa. So batal tak puasa dia? Puasa batal. Tiba-tiba nampak isteri dia rasa gairah bersama dengan isteri dia. Kena kafarah tak? Tak payah. Sebab tak puasa. Betul. Itu dia punya loophole dia. Maksudnya jangan buat gitu. Jangan buat. Maksudnya jangan, tak apa, saya akan buka puasa. Tak payah kafarah. Tak boleh gitu. Maksudnya kalau siapa yang sedang berpuasa bersama suami isteri, kena kafarah. Tapi siapa yang dah batal puasa dulu, lepas tu dia berhubungan badan, tak payah kafarah. Kena qada balik saja 1 hari. Tapi ini bukan satu syarat yang boleh buat tau. Jangan buat. Jangan lepas ni, tak apa bang, kita boleh buat macam gini. Tak boleh. Tak ada. Jangan macam gitu ada ke? Macam mana tu? First and last je. Maksudnya first Ramadan dengan last. Oh, betul. Oh, saya tak tahu. Biasalah, tu kat sini pun sama juga. Saya cuma tak pernah dengar yang first dengan last tu yang ada puasa. Tu kesian lah mungkin ilmu dia tak sampai lagi kita kena dakwah dengan dia. So ya, kampung-kampung memang macam itulah. Tapi saya harap kita ni yang dah belajar ni kita sampai-sampaikan. Kan setiap ahad kat sini kan dah boleh lah mengajar sebenarnya boleh beritahu. So kafarah dah settle, confirm? So nak saya orang tak ambil kafarah mungkin sebab panjang dia punya pencerahan dia. Tapi faham tak? Faham, alhamdulillah. Okey, puasa tahunan disunatkan puasa hari Arafah. Sebab kita tidak berada di apa ni? Dekat tanah haram kan. So dekat sini kita disunatkan puasa hari Arafah. Sama juga dengan hari Tasu'ah, hari yang sebelum hari Arafah kan sebenarnya. Okey, hari Ashura. Siapa yang dah ambil? Ada tak? Tak ada Hari Ashura adalah hari Muharram. Yes, betul. Hari yang pada bukan first Muharram tau. 10 Muharram. Yes, betul. Disunahkan kita puasa. Betul, yes. Hari Ashura kita disunahkan untuk kita pegang anak yatim. Dan kita disunahkan menziarahi wali-wali ataupun menziarahi orang-orang alim ulama. Disunahkan. Disunahkan kita memberi makan kepada orang-orang yang fakir miskin. Pun sama juga. Okey, siapa yang nama hari Syawal? Dipersilakan. Berapa banyak pahala dia? Siapa yang puasa Ramadan, lepas tu diikuti dengan 6 puasa 6, seolah-olah kata Nabi dia seperti puasa penuh. Tu ganjaran dia Okay, marha Ibu Amila. Okey, puasa hari-hari putih. Yang berdua. Kita fast sebab takut dah pukul 3, saya minta maaf sangat. Puasa hari-hari putih. Maksudnya apa? Hari-hari yang mana? Okey, betul. Okey, alhamdulillah.
Masya Allah. Dengar tak? Ni first time ni. Siapa-siapa dengar ni. 1 hari puasa seperti 10 hari kita berpuasa hari tersebut. Masya Allah. Bagus. Marha, marha. Kalau betul saya tak tegur saya terus teruskan saja. Okey, selalu kita dengar puasa hari-hari putih. Tapi jarang kita dengar puasa hari-hari hitam. Bukan sebab kita main kulit hitam, tidak. Sebab hari dia hitam, hari dia gelap. Puasa yang mana bulan tak keluar. Tu dia. Maksudnya kalau kita nampak ni puasa ni, hari ni puasa hari-hari hitam ialah 28, 29, 30. Ataupun 29, 30, 31. Selalunya 28, 29, 30 Hijrah. Kita pergi luar, tak nampak bulan sebab memang gelap. Itulah hari-hari hitam. So disunahkan puasa hari-hari hitam. Cuma yang dianjurkan betul-betul lebih kepada puasa hari-hari putih. Sebab itu yang disunahkan oleh Rasulullah. Okey, puasa sunnah mingguan, puasa Isnin Khamis. Mbak Rini, silakan. Risti, Rini lah. Kini, sorry. Ni. Ada Rini lah. Okey. Maaf. Okey. Silakan. Okey. Kenapa Isnin Khamis? Kalau saya nak buat hari Selasa juga, boleh tak? Kenapa? Sebab apa? Sebab Rasulullah yang selalu puasa hari Isnin dan Khamis. Rasulullah selalu akan puasa hari Isnin. Sebab apa? Sebab kebetulan hari lahir dia hari Isnin. So kalau kita punya birthday, contoh jatuh hari tersebut, disunahkan untuk puasa. Disunahkanlah. So kita ikut cara Nabi. Macam itu. Tapi tak ikut pun tak apalah. Tak ada masalah. Okey, so kalau nak puasa hari lain pun boleh. Cuma yang lebih afdal, lebih aula puasa Isnin dan Khamis. Siapa yang boleh buat ni, Masya Allah. Bagus. Dia sangat konsisten puasa Isnin Khamis. Tak semua orang boleh tak semua orang boleh puasa Isnin Khamis. Sebab yelah, puasa Isnin Khamis nanti nak masak itu, nak beli itu, nak beli ni kan. Susah sikit nak puasa. Okey, puasa, saya belum cakap marha. Very good. Puasa Nabi Daud, Ibu Kini. Puasa Nabi Daud, puasa yang diamalkan dan diajarkan oleh Nabi Daud. Very good. Marha. Cerita dia panjang tapi saya tak ambil masa lah. Takut nanti semua nak balik kan. Saya takut ibu nak kena balik kan jam 3 nanti. Dah cakap Dah. Toa Payoh. Maksudnya Ustazah Iza suruh tunggu 3.30. Yang lain boleh tak? Boleh. Takut nanti tak reda pula kan. Nanti muka masam pula. Lama Ustazah ni. Boleh reda? Nak sabarkan ilmu ni kan. Patutnya guru yang reda kan. Tapi saya minta murid-murid reda lah. Saya takut nanti ibu-ibu punya masa kesian pula. Okey, kita teruskan. Puasa hari Jumaat saja. Makruh. Siapa ambil? Tadi? Ibu jap. Mini kan? Puasa hari Jumaat saja. Kenapa makruh? Yang mana hari Jumaat? Lagi sekali saya tak dengar sangat sebenarnya. Kuatkan sikit. Mungkin yang lain boleh sampaikan kepada saya. Okey, tak boleh sama sebab macam orang Yahudi. Okey, mungkin itu yang ibu research Okey. Tapi yang tadi betul sebab tidak diawali dengan puasa hari Khamis, betul. Tapi ada sebab lain juga sebenarnya. Kenapa makruh untuk puasa hari Jumaat saja? Kenapa? Sebab hari Jumaat merupakan Sayyidul bukan, itu
Saidul Ayyam. Ketua hari. Kalau Ramadan merupakan Sayyidul Syahr. Maksudnya ketua untuk bulan-bulan paling menonjol. Dalam satu minggu, satu hari tu paling menonjol, iaitu hari Jumaat. Sebab tu disunahkan untuk berwangi-wangian hari Jumaat tu. Kita pergi masjid, dengar khutbah kan. So hari Jumaat dimakruhkan untuk puasa hari Jumaat je, sebab hari Jumaat merupakan hari untuk kita bersenang lenang. Sebenarnya ibaratnya macam hari raya untuk orang Islam. Gitu. Marha. Puasa hari Sabtu saja ada tak? Tak ada. Saya belum kasih tak ada. Okey. Kenapa dimakruhkan untuk puasa hari Sabtu? Kerana dia sama macam puasa orang Yahudi. Orang Yahudi akan buat dia punya amal ibadah pada hari Sabtu. Kalau kita pergi negara yang dekat sana, orang-orang Jew dia very particular with Sabtu. Sabtu ni is untuk diorang. Diorang akan sembahyang, diorang akan apa-apalah Sabtu tu. Sama juga dimakruhkan untuk kita puasa hari Ahad. Sebab menyamai seperti orang-orang Nasrani. Orang-orang Kristian pergi church hari apa? Hari Minggu. Itulah. So kita dimakruh untuk puasa hari Ahad. Kecuali hari itu memang hari itu contoh nak puasa qada. Dipersilakan. Kalau puasa qada dipersilakan. Kalau puasa nazar dipersilakan. Contoh. Kalau puasa sunnah tu yang ada dia punya perbahasan dia. Tak boleh sahaja hari tu je. Macam itu. Puasa setahun penuh. Siapa? Tak dengar. Kelahiran. Kalau kelahiran tu itu makruh juga sebenarnya. So boleh puasa hari Isnin lah. So instead of hari Ahad, hari Isnin. Walaupun kelahiran kita hari Sabtu ke ataupun hari Ahad ke kan, kita sunnah kalau nak puasa Sabtu Ahad. Jumaat Sabtu. Jumaat Ahad ataupun Sabtu Ahad. Ataupun Ahad Isnin. Kena ganding. Jangan satu hari saja. Betul. Yes, betul. Puasa penuh? Ibu Okey, silakan Ibu Sri Wahyuni. Dimakruhkan karena Nabi Muhammad SAW juga tidak puasa setahun penuh, karena dia puasa satu hari juga. Okey, very good. Alhamdulillah. Marha. Sebab Nabi Muhammad pun cakap jangan puasa penuh, sebab dia orang yang paling bertakwa. Dia paling dekat, dia Habibullah, kekasih Allah. Tetap tidak puasa setahun penuh. Okey, haram untuk kita berpuasa tapi sah puasa dia. Puasa seorang isteri tanpa izin suami. Ini untuk perkara sunnah saja ya. Kalau dia puasa qada tak perlu minta izin. Tapi sebaiknya bilang. Contoh, abang saya nak puasa hari ni qada. Macam itu. Jadi dia tahu yang kamu sedang puasa. Tak boleh nak lebih-lebih lah gitu katanya. Tapi kalau contoh you nak puasa sunnah, you tak bilang suami you, haram maksudnya haram tak bilang, tapi tetap sah, cuma pahala dapat zero. Puasa tetap sah tapi zero. Kenapa? Sebab tu penting untuk bilang suami untuk puasa sunnah saja. Cakap je lah, bang saya nak puasa sunat. Tapi kalau contoh, ini kalau hidup dengan suami. Kalau suami dekat negara lain, tak apalah kan. Tapi it's good to tell. Tak ada masalah. Takkan tiba-tiba suami nak datang sini pula kan. Lain cerita. Okay. Haram dan tidak sah berpuasa kalau siapa puasa pada hari tersebut. Pertama, hari raya pertama Aidilfitri. Semua orang makan lontong, dia tak nak makan. Sebab apa? It's okay. Inni soim. Tak boleh. Saya berpuasa contohnya. Tak sah. Dia kalau puasa pun
dia berdosa. Orang-orang yang berpuasa pada hari-hari yang ini tak sah dan dia berdosa. Yang kedua, hari raya pertama Aidil Adha, tak boleh dia berpuasa. Sila, ada yang punya tak yang ini? Tak ada kan? Hari-hari tasyrik tu kan? Hari-hari tasyrik dipersilakan. Ibu-ibu di belakang. Juwarti dan Puryani. Silakan. Berapa apa date dia, tarikh dia? Yes. Hari tasyrik tu berapa hari bulan? Berapa hari bulan? Itu berapa bulan? Hari bulan dia. Itu bukan hari-hari tasyrik, bukan apa ni, bukan 12, 13, 14 hari-hari tasyrik. Okey, tak apa. Nanti saya check. Sebab hari tasyrik ni dia sama dengan hari raya dia Adha tau. Adha adalah 10. Okey, betul-betul. 11, 12, 13, betul. 10 11. Yes, betul. Alhamdulillah. Thank you for reminding. Marha. Okey, separuh bulan Syaban. Siapa yang ambil? Ada tak? Ibu-ibu apa yang mana that time? Ibu-ibu kat atas. Tadi apa yang mana? Hari yang Jumaat semua Okey. So yang ni saya beritahu lah okay. Haram untuk kita puasa bulan Syaban yang separuh. Ni kena ingat. Ni kena betul-betul dengar. Syaban terbagi pada dua bahagian. Syaban pertama hari bulan sampai 15 nak puasa silakan puasa. Sunnah qada dipersilakan. Masuk pertengahan Syaban, nisfu Syaban kan yang kita baca Yasin semua tu. Kalau contoh dia nak puasa selepas 16 Syaban contoh. 15, 16 dia puasa contoh. Tak boleh. Haram untuk dia berpuasa. Kecuali qada. Nazar, kafarah tu boleh. Contoh, orang tu tak puasa. First sampai 14. Nisfu Syaban dia puasa contoh. Dah baca Yasin semua kan. Besoknya dia pun puasa. 15 Syaban. Lepas tu dia nak teruskan puasa. 16, 17 onwards. Boleh tak? Boleh. Sebab dia dah puasa on the 15. Maksudnya di sini tak boleh puasa selepas separuh. So siapa yang tak pernah puasa first sampai 15 Syaban, on the 16 nak puasa, tak boleh. Ada hikmah dia kenapa. Special je. Special. Sebab contoh, untuk orang-orang yang berpuasa Isnin Khamis, contoh, dah lazim. Dia nak buat Isnin Khamis, baru boleh. Separuh bulan Syaban ni, dia boleh berpuasa. Ataupun dia dah puasa on 15 Syaban, masuk 16 Syaban onwards nak puasa, silakan. Contoh, saya puasa 15. Saya sambung 16. Boleh tak? Boleh. Saya sakit. Nauzubillah. On 17. Tak puasa. Saya nak sambung balik 18. Boleh tak? Tak boleh. Sebab terputus. So kena faham. Saya kena faham. Ni ilmu yang baru ni. Kan? Alhamdulillah, bagus. Saya suka sampaikan yang benda-benda macam ni. Jadi semua faham. Okey, ada soalan tentang ni. Contoh one more contoh. Puasa daripada awal Syaban. Sebab kita kan disunahkan kan untuk puasa sunnah. First sampai 15 dia puasa. Contoh. On the 16 tak puasa. 17 dia nak puasa balik. Boleh tak? Tak boleh. Sebab dah lepas. Sebab dia tak puasa on the 16 tu. Dah lepas tu. Walaupun dia puasa dari awal sampai 15. Kan? Walaupun 15 tu dia puasa. Tapi sebab dia terlepas 16. That's why tak boleh puasa terusnya. Kecuali dia puasa contoh 1 sampai 15, 16 dia puasa. 17 dia puasa. Sampai bila-bila contoh sampai
hari Syak contoh, sampai 30th 29 Syakban dia puasa, itu boleh, tak ada masalah. Means tak ada stop pun. Ataupun kalau nak stop, boleh. Untuk orang yang selalu pada hari-hari biasa dia puasa Isnin Khamis, ataupun hari-hari biasa dia puasa Nabi Daud, itu boleh, tak ada masalah. Fahim tu? Fahimna cakap. Fahimna. InsyaAllah boleh. Last sekali, hari Syak siapa? Ada tak? Hari Syak. Tadi siapa yang ikut kelas Ustaz Hafsah? Ada terangkan, Ustaz Hafsah terangkan. Diharamkan untuk berpuasa hari Syak. Hari Syak tu apa? Saya syak lah dengan dia. Hari Syak katanya. Bukan. Itu bukan. Hari Syak tu adalah hari yang mana tak tahu whether hari ni ke atau besok yang Ramadan. Sebab mungkin bulan tak timbul lagi contoh. Tak nampak anak bulan. Kan? Jadi hari Syak adalah hari 30 Syakban. On the 30th of Syakban, diharamkan untuk berpuasa. Kecuali contoh. Orang ni, dia puasa qada. Tinggal 1 je hari lagi. Contoh. Dan besoknya pula hari Syak. So, dia boleh tak puasa? Tapi kan haram hari Syak. Lihat qada. Apa-apa antara sunnah dengan qada yang lebih fardu kan, lagi berat kan? Jadi dia boleh puasa qada pada hari Syak. Kalau tak puasa langsung contoh tak pernah puasa qada pun. Tiba-tiba on the 30th of Syakban tu dia teringat, astaghfirullahalazim, aku ada puasa qada. Banyak lagi ni. So dia start puasa qada. Dia start puasa qada tu pada hari Syak. InsyaAllah cuba kat sini. Bukan, tak ada. Cuba situ. Saya takut kat atas je. Maksudnya cuba tengok kat situ, cuba ketuk ada orang kat dalam tak? Takut ada orang tengah testing. Bukan handphone ya? Lock kan? Cuba buka. Ada? Okay, tak apa. Ini mungkin queue untuk habis. InsyaAllah. Okay, so maknanya kenapa kita tak boleh puasa hari Syak? Sebab hari Syak tu adalah hari yang tak pasti kalau hari tu adalah hari Ramadan ataupun besoknya. InsyaAllah. Okay, baik. Last kali sebelum kita habis. Berpuasa di bulan Ramadan tidak sama dengan hari yang lain. Barang siapa yang berbuka puasa, man aftara yawman min Ramadana fi ghairi rahasahallahu lahu lam yaqdin anhu siyam ad-dahri kulluhu wa in samah. Yang bermaksud siapa yang berbuka puasa di dalam bulan Ramadan tanpa sebab yang diizinkan Allah. Maksudnya dia sengaja buka puasa. Sengaja dia makan. Sengaja dia minum. Tanpa keuzuran. Tak sakit. Tak apa-apa pun. Maka lam yaqdin anhu siyam ad-dahri kulluhu. Maksudnya kalau dia cuba untuk bayar balik pun, cuba untuk qada balik pun hari yang tertinggal dalam bulan Ramadan, walaupun dia cuba puasa penuh, tak akan sama pahala yang dia dapat dalam Ramadan. Tak akan sama. So, maknanya siapa tertinggalkan puasa dengan sengaja,
Walaupun dia cuba untuk compensate, dia cuba untuk puasa balik di luar Ramadan, seumur hidup dia puasa, tak akan pernah dapat bayar balik apa yang dia tinggalkan. Itulah puasa Ramadan, hikmah dia. So jangan tinggalkan puasa Ramadan tanpa reason yang munasabah. Kecuali contoh, memang sakit sangat, demam, bangun mesti jatuh contohnya. Itu dibolehkan untuk berbuka puasa. Kalau setakat bangun, pening-pening sikit kan, hacam-hacam sikit kan, macam gitu kan. Contohnya, itu tetap kena puasa. Sebab tu bukan sakit yang membawa kepada kematian. Tidak. Tapi contoh, saya ada terima soalan. Contoh hari tu ada buat kelas, kata dia gini. Dia ada condition. Dia sakit. Dia kena makan pil sebab doktor suruh. So condition dia tu, kalau tak makan pil akan bahayakan dia contoh, atau akan lambatkan pemulihan dia. Maka orang ini makruh untuk dia puasa. Tak boleh puasa sebenarnya. Sebab Allah pentingkan kesihatan orang tu, pentingkan nyawa orang tu. Tapi maksudnya Allah tu tak perlukan ibadah kita ke? Perlu. Cuma antara nyawa hambanya dengan apa yang hamba tu buat, dia pentingkan nyawa kita. Itulah yang Allah sayangkan kita tu. Allah sayangkan kita punya nyawa kita. So, baikkan diri kita. Baikkan diri kita, dah sihat, baru kita qada selepas Ramadan. Part ni yang kena hasbi Rabbi kan tadi. Macam lagi masuk gitu. Tak sama sebenarnya bulan Ramadan dengan bulan hari-hari yang biasa. Tak akan sama. So, jangan pernah tinggalkan puasa Ramadan. Siapa yang kat sini nak tahu cara bayar fidyah? Ni last sebelum saya tutup. Siapa nak tahu? Ke semua dah bayar fidyah dah? Saya dah tak ada fidyah dah. Saya setiap tahun saya puasa. Alhamdulillah, Ustazah. Contohnya, Alhamdulillah. Kalau tak, saya tak tunjuk ni. Ni kena kira-kira. Siapa nak tahu bayar fidyah? Contoh, cara bayar fidyah, jumlah yang kita ingat. Contoh contohnya kita tak bayar puasa. Contoh kita ada qada puasa. Terlupa nak bayar. So kita kena fidyah. So 5 hari puasa tu tertinggal. Dah 2 tahun baru teringat, ya Allah, 2 tahun lepas tu aku tak bayar rupanya. Contoh. So 5 hari times 2 times 1.5. 1 hari fidyah adalah $1.50 dekat Singapore. So maknanya untuk 2 tahun lepas tu, dia kena bayar $15 untuk 5 hari fidyah. Saya ingatkan sekali lagi yang bertambah fidyah, bukan puasa. Contoh, 10 years ago, tak puasa 10 hari. 10 tahun yang lepas, tak puasa 10 hari. Tahun ni baru teringat. So kita nak bayar fidyah berganda-ganda kan? Tapi 10 hari puasa tetap sama, tak ganda. Dia bukan times tak. Tetap 10 hari kena qada. Tak payah susah hati. Yang digandakan fidyah saja, bukan puasa. Faham? Belum? Tak faham? Okey, cuba lagi. Tak apa, bagus. Very honest. Apa yang tak faham? Cuba saya terangkan ataupun cuba bilang. Tak faham apa? Yes. One day. Yes. 1 day of fidyah here in Singapore is $1.50. Correct. Maybe you understand if I speak English? No? Belum faham? Okay, cuba. Memang itu yang Muiz kata $1.50. Dia bukan berapa banyak beras tau. Itu according to Muiz lah saya rasa. Kalau kita nak kasih lebih, contoh, rasa macam sikitnya, kasih lebih lah. Boleh. Tak ada masalah. Bukan satu porsi makan semua beras berapa lauk. Itu sebaiknya, betul. Tapi kalau nak lebih senang untuk dari segi duit kan kita lagi senang duit, ini cara dia. Kat Singapore macam gini. Maksudnya
maksudnya apa tau? The cheapest meal that you can get is 150. Mungkin itu yang Muiz tak tahulah, dulu mungkin ada lah. Apa? Okey, sila. Belum. Jadi maksudnya tak payahlah. Boleh? Dah habis bilang dah ni. Faham ya? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Boleh. Okey, cuba kita tengok ni. Kita nak bayarkan ini untuk kita ataupun untuk arwah yang sudah pergi. Tak ingat jumlah dia, tak tahu berapa. Contoh, saya rasalah mungkin tak pernah puasa. Untuk 25 tahun tak pernah puasa contoh. Saya ambil gitu. For 25 years tak puasa. Satu kali Ramadan 30 hari kan? So 30 hari Ramadan kali 25 Ramadan. 25 tahun atau Ramadan. Kali $1.50. So fidyah untuk 25 tahun tak bayar tu 1,125. Tu cara nak kira. Ada dua cara sebenarnya. Satu, setiap tahun digandakan. Satu lagi, kata ulama, boleh ikut cara ni. Kalau tak ingat. Contoh saya rasa tak puasa dah lebih 40 tahun. Contoh 40 tahun kita tahu kan. Kita rasa 40 tahun. So 40 tahun, satu Ramadan berapa hari? 30. 30 hari times 40 Ramadan. 40 times 40 years of Ramadan times 150. So 1,800. Untuk mereka yang tak berpuasa, tak bayar qada, tak bayar fidyah. So ni bayaran fidyah dia. 1,800. Ustazah contoh, saya tak boleh bayar 1,800 ni kan. Saya ada tanggung saya juga. Macam mana? So awak boleh bayar ansoran tak? Boleh. Contoh nak bayar 3 ansoran contoh. So setiap kali bayar 600, kita kata ini fidyah untuk arwah ataupun fidyah untuk kita, tak kisahlah So lepas tu bukan contoh kalau dah bayar tahun ni, tahun depan tu tak bayar contohnya. Tak berganda, tetap kena settle yang ini dulu. Puasa tak ganda. Fidyah berganda. That's why fidyah bayar terus. Cepat-cepat. Jadi tak payah fikir lagi pasal fidyah. Fikir nak qada je. Boleh tak kalau saya nak bayar fidyah dulu tapi belum qada? Boleh. Tak semestinya kena qada semua dulu baru fidyah. Tak. Bayar fidyah dulu boleh. Yes. Saya? Bayar fidyah juga harus. Yes, walaupun dah bayar fidyah tetap kena qada. Kenapa? Sebab kita adalah orang yang begini. Okay. Siapa nak ambil gambar silakan ambil gambar. Ni cuma kat sini je saya. Kat sini dalam kelas Adil saja, Adil Fiqh. Yang tak wajib qada dan tak wajib bayar fidyah adalah orang yang kurang siuman saja. Siapa yang tak nak puasa, tak nak qada, tak nak bayar fidyah, tak nak semua, jadilah orang yang tak siuman. Sebab tak wajib untuk puasa. Kita berakal tak? Akal. Jadi kita kena puasa lah. Berapa? Nanti kita ada permasalahan sekejap. Ni faham Okay. Selalunya kita kategori yang mana? Kategori yang paling ujung ni. Kita wajib qada dan wajib fidyah. Sebab apa? Kadang-kadang kita dah kena qada tak buat kan? So kena qada dan fidyah. Tu selalu kita kategori ni. Ataupun kita ni can be, contoh kita menyusukan anak kita ataupun kita ni sakit
Jadi kita kena qada saja, tak payah bayar fidyah. Tapi kalau kita melambatkan qada, itu yang kena bayar fidyah. Contoh kita ada ibu ayah masih hidup tapi dah terlalu uzur. Tak wajib untuk dia puasa sebenarnya ya, tak wajib. Tapi dia wajib bayar fidyah. Jangan kita paksa. Ibu ayah dekat atas katil, puasalah ibu, mana boleh puasa. Jangan paksa. Dia dah bedridden dah. Kan, dia tengah terbaring, macam mana nak puasa. Contohnya, nampak macam kelakar lah kan. Tapi memang tak payah puasa sebab dalam fikih, mereka dikategorikan orang yang tak wajib puasa. Tapi kita wajib keluarkan fidyah untuk dia. Untuk gantikan yang dia tak payah puasa. Tapi dia kena still bayar fidyah. Ibu Amy ada soalan yang bagus sekali. Macam mana kita nak tahu kalau arwah tu ada berapa banyak hari yang kena qada? Dan macam mana kita nak buat? Contoh kita ni ahli keluarga, kan? Apa kita boleh buat? Tengok yang ini. Dia sudah meninggal ke belum? Sudah. Okey, sudah meninggal. So, masa sebelum dia meninggal tu, dia ada keuzuran tak yang menyebabkan dia tak qada? Saya tanya Ibu Amy. Sebelum dia meninggal tu, ada keuzuran tak yang buat dia tak boleh qada? Ada tak? Mungkin ada, saya sebab sakit lama. Okey, contoh ada keuzuran. So maknanya dia meninggal tu sebab ada keuzuran. Dia meninggal tu dia tak boleh puasa sebab dia sakit, tak mampu. Maka dimaafkan. Wali tak perlu buat apa-apa. Contohnya, na'udzubillah, kita sihat kan semua? Contohnya, sihat alhamdulillah. Tiba-tiba maaf kata kita meninggal dunia. Contoh satu hari meninggal dunia, wali kita, ahli waris kita tak tahu kita ni berapa contohnya kena bayar puasa dan kita ni kategori orang yang mampu. Kita mampu untuk berpuasa tapi kita lambatkan kita ni puasa. Jadi wali kena puasa untuk kita. Ataupun wali kena bayar fidyah untuk kita. Sebab tu kalau kita kalau kita sudah usia yang agak lanjut, buat wasiat. Ataupun tulis dalam paper, okey tahun ni berapa kena qada. Tahun beberapa bulan lepas tu aku belum qada berapa. Jadi bila kita dah meninggal dunia, ahli waris tahu, oh kat sini rupanya ada dia punya hari-hari berapa semua. Jadi kita punya duit tu, contoh kalau kita dah meninggal, mereka boleh bayarkan fidyah untuk kita. Ataupun ahli waris contoh, oh ibu ada lagi 10 hari belum bayar puasa. Contohnya adik-adik ada 5. So satu orang ambil 2. Qadakan untuk arwah ibu, boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Tapi dengan syarat dia mampu. Maksudnya dia mampu untuk puasa sebelum dia meninggal tu, tapi dia sengaja tak puasa. Lain kalau orang tu memang tak mampu tak puasa. Dah terlalu uzur dah. So ahli waris tak perlu buat apa. Kalau kita masih hidup, ni kita lah. Alhamdulillah kita ada keuzuran. Contohnya kita ada qada puasa. Tapi kita sakit. Contohnya, kita hospitalization ke atau sebagainya, ada keuzuran lah contoh maka tidak wajib qada dengan segera. Dah baik baru qada. Baikkan diri kita dulu. Kalau tak ada keuzuran, contoh ni semua sihat tak? Sihat kan? Ada qada puasa tak? Tak ada. Okey, alhamdulillah. Semua takut nak jawab semua takut. Kalau tak ada keuzuran, ada qada puasa ni cuma peringatannya untuk diri saya juga, untuk semua wajib qada puasa. Wajib. Ustazah, kalau puasa sunnah saya niatkan dulu qada puasa Ramadan dulu. Antara sunnah dan qada mana lagi important? Kita enggak tahu, mungkin dulu punya hutang gitu, jadinya kalau puasa sunnah boleh. Kalau kita nak puasa contoh, tak tahulah dulu ada berapa kan, dulu zaman-zaman zaman-zaman buka tudung ke kan. Zaman-zaman dulu kan puasanya suka-suka. Zaman-zaman dulu rambut ke depan sikit kan, gitu dulu. Zaman gini lah, zaman parti-parti sikit kan, nampak tudung gini tapi rambut gini. So tak tahu tu tak aurat ke tidak ni contohnya. Ataupun pakai baju tapi kain terbelah, nampak betis contoh. So tak tahu tu tak aurat ke tidak.
Zaman-zaman dulu macam gitulah Maksudnya bukan apa, zaman dulu fashion macam gitu. Jadi kalau kita tak tahu, tak sure, kita ada qada pada tahun-tahun yang dulu, zaman-zaman muda dulu, kan? So boleh tak kita qada balik? Kena cari tahu berapa hari yang kita tinggalkan. Kalau tak tahu, kena anggarkan. You have to have a definite number. Kalau tidak, contohnya haram untuk puasa sebab ragu-ragu saja, ataupun yakin tak ada puasa kan, lepas tu tak punya puasa dengan niat benda itu tak boleh. Tapi kalau you syak, ragu-ragu tapi you tahu nombor dia, contoh aku rasa macam 5 hari lah gitu, tapi ragu-ragu, but you have the number, boleh puasa. Sebab kalau dulu itu menyusui anak macam puasanya Kalau puasa, kalau susu anak, tengok sini contoh kita menyusukan anak, kita buka, di kampungnya sangat-sangat kurang lah saya. kalau kita buka puasa, contoh kita ada baby, kita breastfeeding dia, maksudnya kita menyusukan anak lah kalau kita buka puasa sebab takut mudarat pada diri kita, kita kena bayar fidyah dan qada. Tapi kalau kita buka puasa sebab takut mudarat pada diri kita dan anak kita, contoh, maka qada saja, tak bayar fidyah. Faham tu? Very good. Alhamdulillah. Macam mana SMS dia sudah? Lambat sikit. Apa? Oh, sebab I think sebab ni apa, hujan Okay, boleh. Okay, faham Ada soalan lain? Tak ada? Tak ada, kita tutup boleh? Okay, Alhamdulillah. Ni tadi dah cakap jadi jangan kita tak puasa dalam bulan Ramadan, kecuali kita betul-betul sakit. Kalau orang paksa, contoh, untuk buka puasa, ada tak orang paksa kena buka puasa? So far taklah So kalau terpaksa orang, kalau kita punya majikan yang belum mengenal kita, lebih baik mungkin dia suruh, tapi takkan dia paksa kita buka puasa kan? Kalau ada tu saya rasa macam kena bilang lah I'm sorry sir, I fasting today, I cannot. Kalau waktu buka puasa nanti macam apa dimakan semua gitu. Orang makan tehnya kan gitu ya. Dimakan semua. Maksudnya apa dia makan semua? Macam perangus gitu apa-apa Saya rasa semua orang gitulah rakus lah Tapi sebab orang kan nggak sama pikirannya, kadang suka-suka berpuasa, menyusahkan diri sendiri. Majikan saya suka macam why you torture yourself? ada orang yang nanti tak bisa kerja cuma puasa. Kira. Tapi so far kat sini majikannya kasih izin tak puasa. Makanya kadang majikan kan nggak sama. Tapi ada yang tak kasih ke? Ada yang kasih, yang nggak bisa sholat tuh banyak saya. Semua puasa? Tapi tanpa pengetahuan. Kadang susah pengalamannya puasa, tapi disuruh makan. Kalau saya bohong, pernah saya bohong. Suruh makan, tapi saya puasa. Tapi itu makanan saya ambil, saya simpan. Tapi kalau dia tanya, kamu sudah makan? Sudah. Gimana puasa saya? Boleh lah. Terpaksa kena ni kan. Bohong terus selama 1 bulan. Hari-hari ke bohong? Kalau dia lihat saya kerja kadang-kadang. Saya rasa daripada hari-hari bohong, kena cakap dengan dia macam. Kalau cakap dipaksa makan depan dia. Tapi kenapa dia paksa? Sebab lemah Dia tengok saya macam lemah, sakit. Tapi dia mau tapi sekarang dia udah begitu puasa. Alhamdulillah Kalau macam gini majikan, kita sendiri kena macam tunjukkan kita mampu untuk puasa. Saya minum. Tak boleh minum air aja lah. Tak boleh lah. Air tak boleh, tak boleh. Tapi tak apa. Ini namanya pengorbanan kita antara kerja dengan kita punya antara rezeki
dengan kita punya tanggungjawab kita dengan Allah kan. Tapi itu yang kita pilih. Kita pilih untuk tetap bertanggungjawab dengan Allah kan. Nanti Allah akan tambahkan rezeki kita insya-Allah kan. Macam ibu kan. Saya rasa dimaafkan sebab kita tak, bukan kita sengaja bohong dia kan. Kita nak kita saya istighfar itu makanan kadang-kadang saya buat biar dia nampak ini itu bersih ada. Terpaksa dulu Faham. Saya faham ibu punya perasaan. Rasa macam bersalah gitu kan. Tapi ibu tetap kuat dengan pendirian ibu kan untuk berpuasa. Saya rasa itu antara perkara yang paling bagus sekali. Alhamdulillah. Bagus untuk tetap bertahan. Cuma jangan sampai buanglah makanan tu kan. Bagilah orang lain ke yang tak puasa ke. Ataupun jangan buanglah sebab memazirkan. Kalau terpaksa tak apa. Kasih kucing ke makan ke kan. Tapi jangan kasih ayam masak merah ke kucing pula kan. Kasihan pula. Pedas pula kan. Maksudnya tengok macam mana. Ataupun you pack the food you give to anyone. Jangan dibuang lah. Tapi sekarang sudah boleh dah tak ada masalah. Jangan sebab kita dipaksa kita rasa macam bersalah. Tak apa, saya faham maksudnya. Kalau dipaksa dia sodok juga makanan tu kan. Kau buka juga kan. Itu kita makan. Kena makan. Puasa kita tetap sah walaupun kita makan. Faham kan? Puasa tetap sah tau. Kena faham. Puasa tetap sah walaupun dipaksa makan. Maksudnya dari suruh makan tu disodok suruh makan, tertelan makanan tu, tetap puasa kamu sah. Kalau kamu tak makan lagi lepas tu. Kalau contoh dah disodok kan. Contoh dah disodok kan. Dia dah paksa makan. Lepas tu dia kata, dah makan kan? Dia pun kan, awak pun ambil sudu tu, awak makan juga. Tak boleh. Itu memang confirm kena qada. Confirm kena qada. Okay, insya-Allah. Saya rasa sudah habis lah. Kesian pula ibu-ibu terpaksa kena stay dengan saya pula ni. InsyaAllah. Tutup majlis boleh? Okay. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kalau ada soalan boleh mohon ajukan saya. Tak pun